Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua, terutama kepada anak-anak murid pendidikan khas yang sedang mengikuti video ini. Jadi untuk video kali ini, cikgu akan terangkan bab 1, pengurusan bengkel jahitan, asas jahitan tingkatan 1 pendidikan khas. Jadi mari kita tengok apa isi pelajaran yang akan kita belajar dalam bab ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai peraturan keselamatan dan kebersihan di bengkel. Jadi apabila kita berada di dalam bengkel dan menggunakan alatan dalam bengkel, ada peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi dan kita ikuti. Yang kedua, kita akan belajar mengenai punca kebakaran di bengkel dan jenis alat pemadam kebakaran. Jadi untuk makluman, ada pelbagai jenis alat pemadam kebakaran yang berada di pasaran. Jadi kita perlu tahu yang mana satu sesuai untuk kita gunakan mengikut situasi dan punca kebakaran tersebut. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai ubat-ubatan dan alatan yang akan kita gunakan sekiranya berlaku kes-kes kecemasan. Jadi penting untuk kita tahu supaya rawatan awal dapat kita berikan sekiranya berlaku kemalangan kecil ataupun kecemasan di bengkel. Jadi mari kita fikirkan, mengapa kita perlu mematuhi langkah keselamatan semasa di bengkel? Okay? Apa yang ada di bengkel tu sehingga keselamatan amat dititik beratkan? Jadi ini yang akan cikgu terangkan dan kita akan bincang sama-sama melalui video yang cikgu sediakan. Okay. Jadi ini adalah contoh gambar bengkel jahitan. Okay, kalau kita tengok di gambar ni, ada beberapa buah mesin jahit dan sebenarnya di bengkel-bengkel jahitan ada bermacam-macam jenis mesin jahit. Okay, yang kamu nampak di gambar ni adalah dipanggil mesin jahit mudah alih atau bahasa Inggeris dipanggil portable sewing machine. Ada juga bengkel yang mempunyai kebanyakannya lah, kalau bengkel jahitan dia mempunyai mesin jahit industri. Mesin jahit industri ni mesin jahit yang besar. Dia besar dan dia sangat laju. Okay. Kemudian ada juga mesin jahit tepi, mesin sulam, dan mesin jahit butang dan berbagai-bagai jenis mesin. Kemudian di bengkel juga ada bermacam-macam jenis alatan yang berbahaya. Alatan-alatan yang tajam seperti gunting kain, gunting kertas, kemudian jarum pun tajam kan. Kemudian penetas, kemudian pemotong benang, sniper. Jadi alatan-alatan ni semua berbahaya, alatan-alatan yang tajam dan boleh memberi kecederaan kalau kita tidak berhati-hati. Dan ada banyak lagi alatan-alatan lain dalam bengkel. Jadi amat penting, sebab tu sangat penting supaya kita mematuhi langkah-langkah keselamatan dalam bengkel. Sebab apa? Sebab kita tak nak mengelakkan sebab kita hendak mengelakkan kemalangan berlaku. Jadi apa dia peraturan keselamatan dan kebersihan di bengkel? Okay, peraturan keselamatan dan kebersihan di bengkel. Okay, yang pertama, kita hendaklah sentiasa memastikan bengkel dalam keadaan bersih dan teratur. Okay, kepada anak-anak murid cikgu, cikgu ada bagi modul yang telah diserahkan. Jadi anda boleh rujuk kepada modul sambil mendengar video cikgu dan kamu boleh isi tempat kosong dalam modul tu. Okay, nota kamu tak lengkap. Okay, boleh tengok nota kamu tak lengkap. Okay, cikgu saja kosongkan, jadi kamu boleh isi. Sambil dengar video ni, kamu boleh isi. Dan kepada rakan-rakan lain, anak-anak lain yang menonton video, boleh dapatkan modul yang cikgu sediakan di link di bawah. Okay, kita ulang semula. Peraturan keselamatan dan kebersihan dalam bengkel. Yang pertama, bengkel mesti sentiasa dalam keadaan bersih dan teratur. Jadi, kita kena
ada selalu kebiasaannya dalam satu bengkel kita ada satu organisasi. Jadi akan ada murid yang akan bergilir-gilir untuk bersihkan bengkel dan menyusun alatan. Jadi tanggungjawab kita semua, murid dan cikgu, untuk pastikan bengkel kita sentiasa bersih dan teratur. Yang kedua, simpan peralatan dan bahan di tempat yang disediakan. Di mana kamu ambil alatan tersebut, di mana kamu ambil bahan tersebut, di situlah tempat yang kamu perlu simpan semula. Jangan ambil alatan kemudian tinggal letak merata-rata tempat. Kemudian kalau kawan tak perasan, tiba-tiba terkena tangan terkena jarum, terkena gunting, cedera. Jadi apabila kamu dah ambil alatan dan bahan, simpan balik di tempat yang telah disediakan. Selalunya di bengkel kita dah label kan. Okey, di sini tempat simpan kain, di sini tempat simpan pembaris-pembaris, di sini tempat simpan gunting kain. Okey. Jadi simpan peralatan dan bahan di tempat yang disediakan. Seterusnya, bila kita hendak menggunakan alatan, terutama di bengkel jahitan sekolah, pertama sekali pastikan kamu meminta izin dahulu daripada guru. Jangan suka-suka hati main ambil ya. Tunggu bila cikgu bagi tahu, cikgu maklumkan okey boleh ambil alatan, baru kamu ambil alatan. Ataupun kamu tengah buat kerja dan kamu perlukan alatan tersebut, tanya cikgu. Cikgu boleh tak saya gunakan alatan sekian-sekian? Kemudian cikgu bagi kebenaran, baru kamu guna. Dan bila gunakan alatan, pastikan kamu guna dengan berhati-hati. Terutama bila kamu gunakan mesin-mesin jahit. Bila kamu gunakan alatan-alatan yang tajam, kamu tengah menggunting kain. Okay? Guna dengan berhati-hati. Sekiranya berlaku kemalangan, pertama sekali kamu kena laporkan kepada cikgu, kepada guru kamu. Jangan diam-diam, sorok-sorok, tahu-tahu dah berdarah-darah. Jadi sekiranya berlaku kemalangan, okey, maklumkan kepada cikgu. Yang kelima, okey, pastikan semua suis dipadamkan sebelum meninggalkan bengkel. Jadi bila kamu dah siap kerja, waktu kamu pun dah habis, kamu hendak keluar daripada bengkel, tutup semua suis. Suis mesin jahit, suis kipas, suis lampu, suis iron. So pastikan kamu tutup. Dan yang keenam, pastikan tangan kering ketika mengendalikan peralatan elektrik. Ya. Kenapa penting? Tangan kamu mesti kering. Sebab sekiranya tangan kamu basah, ada kemungkinan kamu boleh mendapat renjatan elektrik. Sebab tu pastikan tangan mesti kering. Dan yang ketujuh, ni yang sangat penting. Tidak boleh bermain, makan dan minum di dalam bengkel. Di bengkel jahitan tak ada nak lari-lari, cocok kawan sana, cocok kawan sini, gurau sana, gurau sini. Bahaya. Ya, bahaya sebab bila kamu bergurau-gurau, kamu tak perasan ada gunting dekat sebelah. Kalau terjatuh, terkena gunting, nanti luka, berdarah. Okay? Sama juga ketika kamu gunakan mesin jahit, jangan main-main. Kamu main-main sambil duk gelak-gelak, nanti tak perasan bukan kain yang kamu jahit jari kamu sendiri. Ini kisah benar. Okay? Dan tak boleh makan dan minum di dalam bengkel. Kita tengah sibuk nak menjahit, dia duk ngongak-ngongak makan cekodok pula. Tak boleh tak boleh makan dan minum, bahaya. Nanti tangan kita kotor, kita pegang mesin semua kan. Okay? Jadi tidak boleh bermain, makan dan minum di dalam bengkel. Jadi peraturan ini semua mesti kita ikut, kita patuhi dan kita buat aplikasi setiap kali kita berada di dalam bengkel jahitan. Baiklah. Sekarang kita tengok pula apa kepentingan mematuhi peraturan keselamatan dan kebersihan di dalam bengkel. Okay, yang pertama sekali, ni yang paling penting sekali, kita hendak mengelakkan kemalangan daripada berlaku.
Jadi sekiranya kita ikut segala peraturan keselamatan dan kebersihan seperti yang cikgu dah terangkan tadi, kita dapat mengelakkan kemalangan. Tapi sekiranya kamu bermain-main dalam bengkel, kemudian tak perasan ada alatan-alatan tajam di sebelah, bertolak-tolak sekali tiba-tiba tercocok pula dengan gunting lah, dengan jarum yang tajam tu kan dah cedera, berdarah, terpaksa panggil ambulans kan. Okay, jadi dan tak mustahil juga kalau kamu duduk main-main, tak perasan ada mesin jahit dekat sebelah. Terlanggar mesin jahit. Mesin jahit jatuh terkena kaki kawan. Jadi, berlakulah kemalangan. Oleh itu, kamu semua mesti mengikut segala peraturan keselamatan dan kebersihan supaya kemalangan dapat dielakkan. Yang kedua, kita dapat melakukan kerja dengan lancar. Okay, salah satu peraturan keselamatan cikgu terangkan tadi, apabila kamu dah menggunakan satu alatan, kita perlu letak semula di tempat yang disediakan. Okay, cuba bayangkan kalau kamu simpan letak belakang meja, bawah meja, kebetulan kamu nak gunakan alatan, nak gunakan gunting, tak jumpa gunting tu. Kan dah tertangguh kamu punya kerja. Jadi, bila selepas kamu gunakan alatan, simpan semula di tempat yang disediakan. Jadi bila kamu nak guna, kamu dah tahu dah di mana nak kena ambil dan alatan tu mesti ada di situ. Yang ketiga, melahirkan murid yang bertanggungjawab, terutama dalam menguruskan masa. Jadi bila kamu dah sentiasa menjaga kebersihan bengkel, kekemasan bengkel, okay, kamu dapat buat projek ataupun latihan amali kamu dengan lancar. Jadi, projek kamu dapat disiapkan dalam waktu yang ditetapkan. Dan yang keempat, mendidik murid supaya berdisiplin. Okay. Bila kamu mengikuti, mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan, menunjukkan bahawa kamu seorang yang berdisiplin. Kalau kita lihat gambar ni, nampak tak gambar apa tu? Jarum tu dah masuk dalam jari. Macam mana boleh terjadi ni? Ini kemungkinan besar berlaku apabila dia menggunakan mesin, dia tak perasan jari dia dah lalu ke dalam mesin dan jarum pun terutama bila kita menggunakan mesin industri. Tak mustahil bila kita menggunakan mesin mudah alih pun boleh berlaku macam ni. Sakit ni nampak tu jarum dah tersusuk ke dalam jari. Jadi penting kita mematuhi peraturan keselamatan dan kebersihan di dalam bengkel sebab kita tak nak berlakunya kemalangan contoh seperti yang ditunjukkan di dalam gambar ni. Okay, jadi itu sahaja penerangan cikgu untuk kali ini. Okay, kamu boleh lengkapkan nota di modul yang cikgu telah sediakan. Okay, yang mana kosong-kosong tu. Kamu boleh isi. Dan buat latihan 1 muka surat 9 di dalam modul yang telah cikgu sediakan. Soalan yang mudah saja. Okay, itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.